Hai, Assalamualaikum. Salam kebidakaan semua. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini kita nak ceritakan tentang video tokoh kemerdekaan. Dan tokoh ni sebenarnya tak asing lagi sebab hari tu kan baru keluar Mak Kilau kan. Lepas tu bukan main semangat lagi kita semua dengan mempertahankan tanah air macam tu kan. So untuk video kali ini kita nak gabungkan dua tokoh kemerdekaan, iaitu ayah dan juga anaknya, Tok Gajah dan juga Mak Kilau. Sebelum tu sumber ni semua saya dapatkan daripada semua internet dan saya bukan pengkaji sejarah ke apa. So kalau ada sejarah yang tersalah ke apa, yang mana mungkin ada saudara mara tokoh kita ni, bolehlah komen kat bawah untuk betulkan apa yang korang tahu dengan apa yang dilaporkan. Okey? Sudah sedia? Jom kita mula. Okey, pertama sekali kita ceritakan tentang Tok Gajah. Tok Gajah ni merupakan ayah kepada pahlawan Melayu iaitu Mat Kilau. Pada tahun 1891 hingga 1895, masa tu dah berlaku pemberontakan dekat negeri Pahang terhadap pemerintah negeri Pahang. Jadi Tok Gajah merupakan tokoh yang terlibat bersama-sama dengan Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Datuk Lela dalam bersama-sama menentang penjajah Inggeris. Jadi kumpulan penentang ni bertindak untuk menghalau penjajah Inggeris dalam segala tipu helah yang penjajah Inggeris dah buat untuk merampas pemerintahan negeri Pahang pada masa tu. Beliau ada semangat juang yang gigih dan sanggup berdepan dengan askar-askar Inggeris yang lengkap bersenjata pada masa tu. Tok Gajah juga bersama-sama dengan Wan Lingga dah diarahkan oleh Bendahara Wan Ahmad untuk menyerang Maharaja Perba dan juga orang kaya Setia Lela. Dan ini semua disebabkan oleh perselisihan faham antara Maharaja Perba dan juga Bendahara. Tok Gajah juga pernah diutuskan ke Singapura sana untuk mendapatkan khidmat peguam bagi penasihat Sultan Ahmad. Beliau juga dilantik sebagai ketua pasukan perang oleh Sultan Ahmad dalam menentang penjajahan British. Katanya pada masa tu, dekat Pahang ni ada golongan ketiga. Fahaman saya, golongan pertama ni adalah raja-raja lah. Jadi golongan ketiga tadi, mereka ni adalah golongan pemilik tanah yang penting dan berkuasa dekat kawasan-kawasan tertentu. Mereka ni juga dikenali sebagai orang besar raja. Dan mereka ni juga merupakan golongan orang kesayangan istana. Cuma mereka bukan daripada golongan bangsawan. Biasanya, mereka dinaikkan pangkat berdasarkan kepada kecekapan dan juga kemahiran dalam bidang ketenteraan. Jadi, Tok Gajah dan juga Tuan Syekh Kecil adalah dua orang tokoh yang terpilih untuk kategori tersebut. Jadi pada masa tu, Tok Gajah ni ada pengaruh yang sangat luas. Beliau sendiri sangat dihormati oleh masyarakat dan juga beliau ditakuti oleh orang-orang Inggeris. Pada masa tu, Tok Gajah merupakan penasihat utama Sultan dalam segala yang berkaitan dengan hulu Pahang. Terutama sekali, hal-hal yang berhubung dengan hilir sungai daripada Pulau Tawar. Okey, Mak Kilau pula, nama penuh Mak Kilau ni adalah Mak Kilau bin Imam Rasu ataupun Tok Gajah lah. Ibu beliau adalah Mahda, iaitu anak kepada Tok Kaut Burau. Jadi Mak Kilau dipercayai lahir pada tahun 1865 hingga 1866, iaitu di Kampung Masjid, Pulau Tawar. Mak Kilau sendiri dikatakan pandai sangat mengaji, berzanji dan juga berdikir maulud. Beliau juga belajar berdikir rebana dan beliau dikenali sebagai dikir Pahang. Katanya hobi Mak Kilau ni adalah bermain gasing dan berlaga buah keras. Sampaikan beliau selalu menjadi juara dalam pertandingan kampung beliau. Masa dia berusia 20 tahun, Mak Kilau berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Yang Cik binti Imam Daud. Katanya Yang Cik ni berasal daripada kampung Kedondong. Dan hasil perkahwinan ni, Mak Kilau dikurniakan 3 orang anak. Jadi selepas berkahwin tadi, barulah Mak Kilau belajar bersilat dan juga belajar ilmu kebatinan. Jadi masa tu, Mak Kilau bukan je belajar silat macam kawan-kawan dia yang lain, tapi dia lebih mendalami ilmu silat tu sendiri. Sampaikan dia sangat arif dalam persilatan yang menggunakan senjata, keris ataupun parang. Dalam masa yang sama, Mak Kilau banyak menuntut ilmu kebatinan dan juga kepahlawanan. Katanya sehinggakan dia boleh menghilangkan diri.
Beliau juga banyak menuntut ilmu daripada ayah dia sendiri, iaitu Tok Gajah. Ilmu kebatinan secara agama pula, beliau banyak menuntut daripada Haji Osman. Yang mana Haji Osman sendiri, beliau lebih dikenali sebagai Haji Muntuk. Itu pun sebelum dia berpindah ke Pekan dan dilantik sebagai Mufti Pahang. Jadi Mak Kilau, beliau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin. Pemikiran beliau yang matang membuatkan beliau menjadi seorang pemuda yang sangat disegani dan juga dihormati. Pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hugh Clifford dah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mak Kilau. Katanya ini menunjukkan Clifford tadi dia percaya dengan idea-idea daripada Mak Kilau. Mak Kilau sendiri suka bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat. Jadi hal ni membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan. Malah, beliau mendapat kepercayaan yang penuh daripada masyarakat. Mak Kilau juga adalah seorang yang sangat jujur dan juga tegas. Sebab itulah dia sangat disegani dan juga dikasihi oleh pengikut-pengikut dia. Katanya pengikut beliau sangat ramai tau. Cuma yang dilaporkan, yang diketahui adalah Awang Nong, Teh Ibrahim, Mat Klubi, Mat Ali, Awang dan juga Mat Tahir. Jadi pengikut-pengikut beliau ni sanggup sehidup semati dengan Mak Kilau. Nampak kan betapa setianya pengikut bila ada seorang ketua yang sangat dihormati. Tak lama lepas tu, ada khabar angin yang mengatakan Mak Kilau ni telah meninggal dunia. Dan khabar angin tu semua disebarkan dalam akhbar-akhbar Inggeris yang diterbitkan dekat Singapura. Jadi ada dua buah surat khabar ni, iaitu The Straits Times dan juga The Free Press. Mereka menyatakan ketua penderhaka iaitu Datuk Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintah Siam pada bulan Oktober 1895. Sebenarnya bagus juga kan kalau kita ingat balik tokoh pejuang tanah air kita. Ialah macam mana diorang struggle, diorang berusaha betul-betul untuk memerdekakan tanah air ni, untuk bebas daripada penjajah. Dan kita yang hidup zaman sekarang ni, of course lah kita takkan rasa dah kesusahan diorang dulu. Tapi saya rasa masyarakat sekarang ni nak kena ada satu vision tau. Macam mana kita nak melahirkan golongan muda belia kita ni, macam mana kita nak pupuk pemikiran diorang. Of course lah dengan pupuk anak-anak kita kan. Saya rasa kalau kita semua ambil langkah untuk didik anak kita betul-betul, terutama sekali dalam percakapan. Sebab apa yang saya perasan, orang zaman sekarang bercakap, bagi saya tak berapa ngam lah dengan jiwa saya. Bayangkan, nak cerita pasal orang ni, bayangkan kalau saya pergi taman tu pun, budak-budak kecil lagi tau. Dah cerita ke belum ni? Tak apa, saya nak cerita lagi. Budak-budak kecil tau, tapi diorang punya percakapan tu, ya Allah kasarnya. Perkataan apa yang tak ada? Si ada, syalah bunyi tau. Lepas tu apa lagi? Oing pun ada. Engkau ni macam gitu. Engkau ni oing lah. Dah tu banyak lagi lah perkataan-perkataan yang kasar. Padahal diorang tu baru sekolah rendah. Mungkin dalam tahun 2, tahun 3. Tapi diorang dah bercakap sekasar tu. Daripada mana diorang dengar benda tu semua? Of course lah, daripada pergaulan. Pertama sekali family lah. Yang keduanya dengan siapa dia berkawan. So bayangkan, kalau sekarang ni pun percakapannya dah macam gitu, kalau 10, 20 tahun, 30 tahun lagi, macam mana dia orang punya percakapan? Yang short form tu tak cakap lah, KRN. KRN. Kerana takut kan kalau fikir anak-anak, ya Allah takutnya. Kau dah tua. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada itu kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada mitos sensitivity setengah individu. Jadi macam yang saya cakap dekat awal video tadi, kalau ada yang tersalah apa fakta ke ataupun salah sejarah ke, bolehlah komen dekat bawah. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.